Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, hari ini kami akan membentangkan satu tajuk iaitu iddah. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Akmal, kad matrik I1730242. Baik, pengenalan. Menurut hukum syarak, iddah adalah nama bagi suatu tempoh masa menunggu bagi wanita yang diceraikan, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Dalam tempoh ini, wanita ini dilarang daripada dipinang atau berkahwin dengan lelaki lain untuk beberapa tempoh yang ditetapkan, sehinggalah sampai tempoh itu berakhir. Dan ini dah untuk memastikan supaya rahim wanita ini bersih daripada benih bekas suami dia, atau untuk menyatakan kesedihan kerana kehilangan dan kematian suami, dan memelihara kehormatan dia dan mengelakkan diri dia daripada melakukannya fitnah. Juga dalam tempoh ini beri ruang kepada suami untuk kembali bersama isteri melalui kad iddah rujuk. Baik, pengenalan dia. Dari segi bahasa, iddah ini bermaksud bilangan atau hitungan. Dari segi istilah pula bermaksud tempoh masa tertentu bagi seorang wanita ditegah untuk menikah mengikut hukum syarak. Baik, dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 224 bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan Allah itu jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka dalam masa iddah jika mereka menghendaki islah. Juga dalam hadis daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, isteri-isteri yang hamil iddahnya sehingga melahirkan anak. Adakah itu untuk seorang isteri yang ditalak 3 atau isteri yang kematian suami?" Kemudian Rasulullah menjawab, untuk isteri yang ditalak 3 dan juga isteri yang kematian suami. Secara keseluruhannya, tempoh iddah berbeza mengikut asbab perceraian. Iddah terbagi kepada 2 bahagian, iaitu iddah disebabkan penceraian semasa hidup dan iddah dengan sebab kematian suami. Dan setiap bahagian iddah tersebut ada pengiraan yang tersendiri yang akan menentukan tempoh iddah sama ada panjang atau pendek. Dan pengiraan iddah terbahagi kepada 3, iaitu iddah dengan kiraan suci, iddah dengan kiraan bulan, dan iddah dengan kelahiran atau keguguran kandungan. Baik, iddah dengan 3 kali suci, iaitu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan pernah disetubuhi oleh suaminya tetapi tidak mengandung. Ini bagi wanita yang belum putus haid. Baik, cara pengiraan dia, kalau wanita itu diceraikan dalam keadaan suci, maka iddah dia selesai apabila datang haid yang ketiga. Kalau wanita ini diceraikan dalam keadaan haid, maka iddah dia akan selesai apabila datangnya haid yang keempat. Jika wanita ini diceraikan dalam keadaan nifas, maka dia perlu menunggu sehingga 3 kali suci selepas nifas. Kemudian iddah dia selesai apabila datang dia haid yang keempat. Namun bagi wanita yang menghidap penyakit istihadah, di mana keteran haid dia tidak menentu dan dia tidak tahu kebiasaan perjalanan haid dia, atau dia tidak dapat membezakan antara darah haid dan istihadah, maka wanita ini wajib beriddah selama 3 bulan. Baik, 3 bulan saja. Ini bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan wanita ini telah putus haid atau sudah tua atau wanita itu tidak pernah haid. Dan kalau seseorang wanita ini diceraikan dalam keadaan berhaid dan tidak hamil, kemudian sebelum tamat 3 kali suci, wanita ini telah mengalami putus haid, maka wajib bagi wanita ini menjalani iddah semula selama 3 bulan sebagai tambahan kepada
tempoh iddah yang dia telah lalui sebelumnya. 4 bulan 10 hari. Okey, ini bagi wanita yang kehilangan suami dan wanita itu tidak mengandung. Wanita yang kematian suami bukan sahaja wajib beriddah, tetapi dia juga wajib berkabung. Baik, hingga bersalin. Ini bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Pada ketika dia diceraikan, wanita ini sedang berhamil. Kalau semasa dia diceraikan dalam keadaan tidak hamil, kemudian sebelum habis 3 suci dia didapati hamil, maka dia wajib meneruskan iddah dia sehingga selesai lahir atau keguguran. Baik, ada ketika iddah bagi jenis ini lebih pendek tempoh dia berbanding jenis iddah yang lain. Sebagai contoh, kalau wanita itu diceraikan dalam keadaan hamil, kemudian dia melahirkan anak atau mengalami keguguran sejurus selepas diceraikan, maka iddah wanita ini terus tamat serta-merta. Kemudian tiada haid. Ini bagi wanita yang diceraikan tetapi belum pernah disentuh oleh bekas suaminya. 4 tahun atau penentuan hakim. Baik, ini bagi wanita yang kehilangan suami dalam tempoh masa yang sangat lama, di mana suami ini terputus khabar berita dan tidak tahu lokasi keberadaan dia sampai dia tak tahu suami dia itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam kes ini, wanita itu perlu mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Syariah bagi mendapatkan pengesahan kematian suami atau membuat tuntutan fasakh setelah mendapat persetujuan hakim. Tempoh menunggu minimum adalah 4 tahun dan dengan tambahan tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung ke session seterusnya. Tempoh iddah paling singkat. Masuk sini untuk mengesahkan kemunasabahan bahawa tempoh iddah isteri telah tamat dalam satu jangka masa yang tertentu. Dalam tempoh iddah singkat ni mestilah tidak bertentangan seperti yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Terbagi pada 3, iaitu jika isteri diceraikan ketika suci. Yang kedua, jika isteri diceraikan ketika haid. Yang ketiga, jika isteri diceraikan ketika hamil. Okey, yang pertama, jika isteri diceraikan ketika suci. Menurut mazhab Syafi'i, tempoh iddah 3 kali suci yang paling singkat atau minimum ialah 32 hari dalam 1 detik itu lah. Okey, jika isteri diceraikan ketika suci, kerana tempoh suci pertama sejurus selepas berlakunya talak adalah diambil kira dan mungkin hanya kekal selama 1 detik lah. Okey, kemudian dia ikut pula dengan dengan haid selama sehari dan semalam, iaitu tempoh haid yang paling minimum. Okey, seterusnya dia susuli. Diikuti lah. Okey, lagi dengan haid selama sehari dan semalam, dan seterusnya disusuli dengan suci yang ketiga selama 15 hari. Selepas itu, apabila berlaku saja haid, maka akan tamatlah iddah isteri. Keseluruhan proses ini mengambil masa paling minimum dalam 32 hari, 1 detik macam tu. Okey, yang kedua,
jika isteri diceraikan ketika haid. Jika isteri diceraikan ketika haid, maka tempoh iddah yang paling singkat di sisi mazhab Syafi'i dalam 47 hari 1 detik. Kerana tempoh haid yang pertama sejurus selepas talak mungkin hanya berlaku dalam 1 detik, tapi ia tidak dikira dalam tempoh iddah. Okey, oleh itu isteri hanya memulakan iddah dengan melalui waktu suci pertamanya selama 15 hari. Okey, kemudian disusuli pula dengan haid selama sehari dan semalam. Lepas tu disusuli seterusnya disusuli dengan waktu suci yang kedua selama 15 hari. Okey. Lepas tu seterusnya disusuli lagi dengan haid selama sehari dan semalam. Kemudian disusuli lagi dengan suci yang ketiga selama 15 hari. Lepas itu apabila berlaku saja haid, maka akan tamatlah iddah isteri. Kalau kita kira kesemua proses tersebut, dia akan mengambil masa dalam 47 hari 1 detik. Yang ketiga, jika isteri diceraikan ketika hamil. Jika isteri mendakwa tamat iddah dengan melahirkan kandungan hidup, maka tempohnya mesti tidak kurang dari 6 bulan dan 2 detik dari waktu kemungkinan berlaku persetubuhan hingga kelahiran. Macam tu lah. Jika isteri itu mendakwa tamat iddah dengan melahirkan kandungan yang mempunyai rupa manusia tetapi tidak bernyawa, iaitu keguguran lah, maka tempohnya mestilah tidak kurang dari 120 hari dan 2 detik yang juga dikira dari waktu kemungkinan berlakunya persetubuhan. Macam tu lah. Okey, jika isteri mendakwa tamat iddah dengan melahirkan ketulan daging yang belum sempurna sifat manusia, orang kata apa, mudrah lah, tak silap, maka tempohnya mestilah tidak kurang daripada 80 hari dan 2 detik yang dikira dari waktu kemungkinan berlakunya persetubuhan hingga sempurna keguguran. Lepas tu, jika usia kehamilan kurang daripada 80 hari, maka keguguran yang berlaku tidaklah dikira sebagai penamat iddah. Bahkan wajib isteri itu beriddah 3 kali suci dari waktu jatuhnya talak. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi yang seterusnya kita akan bincangkan tentang bagaimanakah aplikasi iddah ini berlaku di dalam negara kita, iaitu Malaysia. Okey, pertama sekali kita perlu tahu bahawa negara kita Malaysia dalam isu perkahwinan ini kita menggunakan fahaman Imam Mazhab Syafi'i. Jadi ianya tak susah dan ramai orang tahu tentang perkara-perkara ini sebab isu perkahwinan, perceraian, iddah, talak dan sebagainya ini banyak berlaku dalam orang yang terdekat dalam masyarakat kita, contohnya ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, artis-artis yang selalu kita dengar kan. Okay, jadi bagaimana iddah ini boleh muncul dalam Malaysia ini? Okay, yang pertamanya adalah macam mana yang kita semua tahu, kita perceraian, talak, khuluk, fasakh, li'an, kematian suami dan sebagainya. Jadi apabila berlakunya benda-benda yang sebegitu, maka barulah timbulnya iddah
dalam perkahwinan. Iddah itu apa? Iddah itu adalah tempoh masa untuk kita bertenang sebagai seorang isteri kan. Bila kita bercerai ataupun kita kehilangan suami, kita perlu tunggu untuk diri kita itu suci dan juga diri kita itu bertenang dan redha dengan apa yang jadilah. Okay, kita ambil satu contoh mudah, iaitu seorang artis yang mana kumpulan kami telah memilih isu yang berlaku pada Zian Azin. Okay, Zian Azin ni dia telah bercerai dengan suaminya. Okay, suami beliau telah menceraikannya dengan talak satu. Jadi andai kata berlakunya perkara begitu, apa yang mereka akan buat ataupun apa yang mereka perlu buat. Okay, macam mana yang kami telah kaji bahawa mereka telah pergi ke mahkamah lah untuk beritahu kepada pihak hakim dan sebagainya bahawa mereka telah bercerai dan dia diceraikan dengan talak satu. Okay, kenapa perlu pergi ke mahkamah? Sebab apa? Sebab ini perceraian ini adalah pengasingan. Okay, dia adalah pembubaran akad nikah di mana suami dan isteri itu dah tak boleh bersama dan mereka kembali dianggap sebagai ajnabi lah, orang asing. Okay, batas-batasnya kembali seperti orang biasa. Jadinya seterusnya adalah dengan pengagihan hak untuk menjaga anak-anak, harta kita dan sebagainya. Apa yang isteri dapat, apa yang suami dapat, semuanya perlu diceraikan di mahkamah. Okay, semuanya perlu dibincangkan dengan adil dan diadili oleh seorang hakim. Okay, jadi macam itu je lah bagaimana aplikasi iddah ni berlaku di Malaysia, apa yang kita perlu buat seterusnya, apa yang berlaku ketika iddah itu. Okay, bagaimana iddah suami yang isteri yang kehilangan suami meninggal, iaitu 4 bulan 10 hari. Kalau isterinya mengandung, dia kena tunggu sampai kandungannya dilahirkan. Okay, dan kalau dia pernah bersetubuh sehingga 3 kali suci dan seterusnya. Macam itulah. Okay, sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Saya akan menyambung perbatangan selepas pada tadi. Di sini saya akan bincangkan tentang batasan hukum semasa dalam tempoh iddah. Dan ada batasan ini ada 3. Yang pertama adalah semasa talak raj'i, yang kedua talak bain, dan yang ketiga talak kematian, iddah kematian. Okey, bahagian pertama, batasan hukum semasa dalam tempoh iddah talak raj'i. Wanita yang berada dalam talak raj'i ini, dia ada hukum-hukum yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh berada dalam tempoh iddah itulah. Ini sebab untuk menjaga hubungan atau pertalian perkahwinan antara suami dan isteri secara talak. Sebab macam-macam boleh berlaku apabila masih dalam keadaan iddah, di mana suami boleh datang kembali balik kepada isteri untuk rujuk. So bagi yang hukum dalam talak raj'i ini, yang pertama, wanita itu haram menerima pinangan daripada mana-mana lelaki yang boleh berkahwin dengannya. Contohnya seperti wanita itu bernama Zainab dan dia telah berkahwin dengan Adli. So lelaki lain dengan Adli, bila dia dah cerai dan masih dalam tempoh iddah, dalam masa yang sama dia tak boleh terima pinangan dari siapa-siapa pun lelaki lain untuk pinang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga haram berkahwin dengan lelaki-lelaki lain. Sebab jika perkahwinan itu berlangsung juga, pernikahan itu tidak sah dan pasangan tersebut wajib dipisahkan. Sebab tempoh bagi iddah kan selama 3 bulan. Salah satu kuruk 3 kali suci. Minta maaf bunyi ayam. Kita teruskan lagi. Ia juga tidak dibenarkan keluar rumah kecuali keizinan lelaki. Dan
wanita itu juga tidak dibenarkan keluar daripada rumah yang dia tinggal sekarang. Maknanya di sini apabila dia sudah bercerai dengan lelaki yang dia sudah berkahwin itu, wanita itu tidak boleh keluar daripada rumah yang ditinggal selama dengan suami itu dalam sepanjang tempoh iddah. Dan yang wajib keluar adalah lelaki tersebut, bukan perempuan itu. Ini dan lelaki itu wajib tanggung nafkah kepada perempuan itu. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 1, maksud, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itu dia. Namun mereka dibolehkan keluar meninggal rumah jika sekiranya terdapat bahaya atau kemudaratan yang boleh mengancam keselamatan wanita itu. Kat sini wanita itu tidak boleh berkabung. Bahkan mereka dituntut untuk bersolek dan berhias berhias pada suaminya sebagai dorongan bagi membangkitkan keinginan lelaki tersebut kepada suami itu. Okey, kita teruskan lagi dengan yang kedua, iaitu batasan hukum semasa dalam tempoh iddah talak bain. Okey, bagi wanita yang sedang menjalani talak bain, mereka juga mempunyai batasan hukum tertentu seperti mana juga di talak raj'i ini. Yang pertama, haram menerima pinangan lelaki lain. So sama saja dengan talak raj'i. Haram juga berkahwin seperti mana yang disebutkan oleh talak raj'i tadi. Mereka tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Masuk dalam had dan batas tentunya adalah di mana mereka perlu keluar untuk bekerja, beli barang-barang keperluan, perubatan dan sebagainya. Dan kemudian mereka tidak boleh keluar bermusafir. Sudah itu keluar rumah tanpa keperluan yang penting dan mendesak agar tidak dibenarkan sama sekali. Pos masak lagi. Kemudian seperti juga talak raj'i ni tidak dibenarkan berpindah atau tinggal di rumah lain sepanjang tempoh iddah, sebab dia dikira masih dalam ikatan perkahwinan. Ini kerana sepanjang tempoh iddah talak bain, bekas suami masih berkewajipan menyediakan tempat tinggal dan dilarang daripada menghalau keluar isteri yang dicerai, seperti mana yang dikatakan tadi. Dan yang seterusnya, cerai talak bain ini pula disunatkan berkabung dan meninggalkan amalan berhias kerana dibimbangi dengan berhias itu boleh mendorong kepada maksiat serta membawa fitnah. Sebab macam yang tadi talak raj'i sebab nak bagi ni balik, kiranya bagi si suami itu datang balik perasaan untuk mendekati isterinya dengan rujuk. Dan bagi talak bain ini tak nak bagi macam tu sebab takut benda lain yang akan jadi kerana ikatan diorang itulah terpisah. Okey, bagi batasan hukum seterusnya iaitu iddah kematian suami. Bagi wanita yang beriddah kematian suami telah menggariskan cara-cara tertentu sepanjang berada dalam tempoh tersebut. Antara perkara yang mesti mereka patuhi adalah, yang pertama, ianya sama juga seperti yang lain, haram menerima pinangan lelaki lain. Yang kedua, haram berkahwin bersama lelaki lain. Dan jika perkahwinan itu dilangsungkan juga, ianya sama seperti yang sebelum ini, ianya tidak sah dan wajib dipisahkan jika mereka berkahwin juga. Seterusnya,
mereka juga tidak dibenarkan keluar rumah kecuali keperluan penting seperti bekerja dan sebagainya yang telah disebutkan tadi. Namun pengecualian tertakluk kepada waktu siang dan tidak pada waktu malam. Maafkan saya. Pengecualian pada individu yang tidak mempunyai pilihan, iaitu perlu bekerja. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, maaf. Kemudian ia dibolehkan berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaan tinggal sepanjang tempoh perkahwinan. Namun sekiranya terdapat bahaya, kemudaratan mengancam keselamatan nyawa dan harta, mereka dibolehkan keluar dan meninggalkan rumah tersebut sehingga bahaya dan kemudaratan tersebut hilang. Ini sama juga bacaan tadi, tidak boleh keluar rumah juga. Dan bagi yang kelainan sikit untuk membezakan antara edah kematian dan edah-edah yang lain, edah ini mereka wajib berkabung sepanjang tempoh edah kematian itu. Diorang juga dilarang berhias. Contohnya seperti memakai pakaian berwarna terang atau berwarna-warni yang boleh menarik perhatian orang yang memandang. Sebab biasa kan kalau lelaki kan tengok warna-warna yang menarik, mereka akan tertarik. Seperti macam lagu juga, kau menarik tertarik kau memandang bom. Ya, begitu. Okey, seterusnya mereka dilarang memakai barang-barang kemas walaupun sebentuk cincin, gelang, rantai dan barang-barang perhiasan lain yang dibuat daripada emas, perak dan permata. Sebab ini bagi mengelakkan orang lain senang memandang kepada mereka. Mereka juga dilarang memakai wangi-wangian pada anggota badan, rambut dan pakaian. Sebab lelaki lebih senang tertarik kepada wanita yang baunya wangi. Ya. Mereka juga dilarang bersolek, memakai celak, berinai serta perbuatan lain yang dianggap seperti berhias pada pandangan masyarakat. Perintah berkabung ini hanya dikhususkan kepada suruhan meninggalkan hiasan tubuh badan dan pakaian sahaja. Tidak termasuklah hiasan tempat tinggal, bilik tidur dan sebagainya. So kiranya bagi wanita yang dalam tempoh idah ini, idah kematian, mereka hanya tidak boleh berhias pada diri saja. Tapi kalau dekat rumah apa semua, dalam bilik bilik diorang boleh berhias, rumah diorang boleh berhias. Tapi yang tak boleh berhias hanya dirinya saja. Justru walaupun wanita berkabung dilarang daripada berhias, ini tidak bermakna mereka perlu mengabaikan aspek kebersihan dan kesihatan diri serta ahli keluarga. Malah mereka wajib menjaga kebersihan, kekemasan dan pakaian sepanjang tempoh idah dan berkabung itu. Okey, sekian dan teruskan dengan presenter yang selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul bin Haji Rosli, kos pengajar Islam. Seperti mana kita tahu, terlalu banyak sangat kes perceraian di Malaysia yang telah berlaku. Okay, seperti mana saya bubuh dalam slide, Hafiz Hamidun punya kes pada tahun 2017-2018. Okey, tapi di sini saya tidak ingin menceritakan mengenai Hafiz Hamidun. Okey, saya ingin cerita yang tengah hangat diperkatakan pada tahun ini dan tahun lepas adalah kes Da'i Farhan. Okey, seperti mana kes ini memang terlalu ramai memberi tumahan yang teruk pada Da'i Farhan, di mana beliau telah menceraikan bininya ketika beliau di Mekah sedang mengerjakan umrah, yang menceraikan bininya dengan talak satu yang sedang sarap mengandung. Okay, so di mana kes ni memang terlalu ramai sangat bash para pendakwa bebas yang mengatakan diorang ni tak ambil berat mengenai isteri diorang. So kat mana sini kita tak boleh salahkan sebelah pihak je, kita kena melihat dua-dua belah pihak. Okay, kes ni memang ketahui banyak sangat
pihak yang mengambil berat pasal kes ni. Kemudian kes yang kedua mengenai pendakwa bebas juga, tak silap saya, PU Abu. PU Abu pun sebegitu juga. Dia ceraikan isterinya yang sedang sarap mengandung, dan beliau sedang mengerjakan umrah. So kat mana kes ni memang rakyat Malaysia terlalu banyak sangat mengutuk dan memberi tomahan yang teruk terhadap para pendakwa bebas. Okey, so sebagai kesimpulan apa yang kita boleh ambil daripada kes-kes yang saya berikan ni, okey, so kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang rakyat yang ingin berkahwin, kita haruslah memikir kepentingan perkahwinan tu. So kita tak adalah boleh kahwin sesuka hati. So kita kena ingat apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri. Dan perkahwinan ni bukan sesuatu yang mudah untuk kita ambil berat. So yang kedua, tidak terlalu beremosi. So kita tidak terlalu beremosi apabila kita dalam perkahwinan ni. Kita sebagai suami isteri haruslah sentiasa menjaga emosi masing-masing. Salah seorang perlulah memberi pendapat, pandangan dan perlu kesefahaman yang penting. Okay, so sebagai suami isteri yang baik, haruslah sentiasa bertoleransi, tolak ansur ketika apa jua masalah yang berlaku. Okay, so yang last sekali dari saya, dan jika kahwin tu, iddah itu pasti. Okay, iddah tu pasti ada. Cuma ada kes-kes yang tidak perlu iddah, ada kes yang perlu iddah. So kita haruslah tidak amanah rendah terhadap perkahwinan ni. So perkahwinan ni satu perkara yang mulia untuk dilakukan. Okay, itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada kesilapan. Dan insyaAllah semoga isu coronavirus ni habis. Oh, satu lagi saya lupa. Okay, kes yang paling latest sekali yang saya baca, kes Ali Shukri. Okay, so kes Ali Shukri ni diorang dah kemukakan ke mahkamah, dah diluluskan dah. Okay, so diorang punya perbicaraan mahkamah akan dimulakan selepas tempoh PKP diadakan. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.